ini tak ada oil lah. Hah? Ya, kalau tu. Ini kalah kamu saya nori ni. Baik. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala dikram asal nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wahdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana akan terjadinya bala bencana dan musibah tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu, dan ketahui olehmu sesungguhnya Allah SWT itu maha keras sesaan azab dia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang kebawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan diri kita syukur Allah Ta'ala kena dengan limpah kurnia serta izin daripada Allah. Bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kitab Jauhar Mahfuz. Jauhar Mahfuz wa Manabatul Qulub, yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qalantari. Muka surat apa tu? 181 baris dan lagi sabdanya baris berapa? 13. Okay, 13 daripada bawah lah. Daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darini amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun para kitab dan telah memberi manfaat akan ilmunya dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Dan lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sahagianya bagi orang muslim bermalam ia melainkan dan adalah surat wasiatnya di bawah kepalanya, yakni serta mensaksikan atasnya, kerana surat itu tiada saksi, tiada ditibarkan akan dia, dan jika menyimpannya atas mensaksikan jua, membadailah ia. Ini pesan Nabi SAW. Dia kata tiada sayugia, yang mana tiada sepatutnya lah bagi orang yang muslim bermalam melainkan dan adalah surat wasiatnya di bawah kepalanya. Sebaik-baiknya lah
Maknanya apabila kita bermalam, tidur waktu malam tu sebaiknya kita tinggalkanlah wasiat ataupun tulislah, siap-siaplah awal-awal lah wasiat. Sebab apa, kita tak tahu sama ada besok kita akan masih ada ke tak ada, kan? Besok kita ada ke tak ada lagi, tak tahulah. Kalau seandainya malaikat maut datang malam nanti, datang dan menyawa kita, jadi rumah kita pun tak tahu apa wasiat, apa benda hutang piutang dan sebagainya yang telah pun ditinggalkan oleh abang dia, oleh isteri dia, kan? Dia tak tahu. Jadi sebaik-baiknya kita tulislah wasiat. Itu sebaik-baiknya. Maksudnya tiada seyogianya bagi seorang muslim bermalam ia melainkan dan adalah surat wasiatnya itu di bawah kepalanya, yakni serta mensaksikan atasnya, kerana surat dengan tiada saksi tiada diiktibarkan dia. Maknanya tidak dikira lah ataupun tak diterap. Kalau seandainya surat itu ataupun wasiat itu tidak ada saksi, sebaik-baiknya ada saksi lah. Kalau tak ada saksi pun tak apa, tak ada masalah lah. Yang penting orang yang hidup itu, kan, naklah tahu dan faham, dan orang yang hidup itu pula naklah menunaikan wasiat daripada si mati. Baik. Dan jika menyimpan atas mensaksikan jua, memadalah dia. Dan jika menyimpan atas mensaksikan dia jua, memadalah. Boleh juga lah. Nak saksi ke, tak nak saksi ke, nak saksikan lagi elok lah, yang terbaiknya. Baik, dan pada hadis marfu', hadis yang riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan hadis marfu', man lam yusi lam yu'azzin lahu fil kalam ma'al mauta. Qila ya Rasulullah, wa hal tatakallamul mauta? Qala na'am, wa yatazawaruna atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya man lam yusi lam yu'zin lahu fil kalam ma'al mauta. Barang siapa tiada berwasiat, tiada diizinkan baginya pada berkata-kata serta segala orang yang mati. Jadi siapa yang tiada wasiat, maka tidak diizinkan berkata-kata berserta dengan orang yang mati di alam roh lah, di alam arwah. Kerana orang dalam arwah tu, dalam kubur tu, mereka pun berkata-kata di antara satu sama lain. Mereka pun borak-borak lah di antara satu sama lain. Sama macam kita hidup dalam dunia ni, kita berborak-borak, kita bercakap-cakap dengan kawan kita. Jadi dalam kubur pun, ahli kubur pun mereka akan berborak-borak lah, bercita-cita di antara mereka di alam kubur itu. Jadi barang siapa yang tiada berwasiat, tiada diizinkan baginya pada berkata-kata. Kenapa bunyi meletup-letup? Memang macam tu? Tak ada orang roket benar? Baik? Barang siapa tiada berwasiat, tiada diizinkan baginya pada berkata-kata serta segala orang mati. Sembah orang ya Rasulullah. Wakilah, dan dikatakan oleh orang ya Rasulullah, wahal tatakallamul mauta, adakah berkata-kata segala orang mati? Jadi orang mati ni dalam kubur tu, alam arwah tu, adakah mereka berkata-kata ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, bahkan ya, mereka pun berkata-kata, mereka pun bercakap-cakap. Qala na'am wa yatazawaruna, dan juga mereka ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Nampak? Ziarah menziarahi atas memang. Dan bukan saja mereka tahu pula orang di sebelah dia, siapa kubur sebelah tu. Dia tahulah. Kan orang mana? Kalau orang yang dia dulu suka berkawan dengan orang tu, okeylah. Wah, kau sebelah dia, kata. Kita dulu sama mengatakan kat apa tu, kat Tampin tu, kat kedai warung mamak kata, sama kita. Kita nampak kita jumpa lah di alam kubur ni tu. Tapi kalau kono yang sebelah kita tu pula orang yang kita bermusuh, macam mana? Orang yang kita bergaduh, tak pernah ketemu siapa dalam dunia dulu, tiba-tiba dia lah jiran kita dalam kubur tu. Apa perasaan ke, kan? Kau pun kan? Takkan nak orang kata seorang ngadap ke sana, seorang ngadap ke sini. Dah pada dalam kubur pun nak bermusuh lagi, tuan-tuan. Ke alam dunia tu dah lah bermusuh.
Tak nak buat tegur siapa. Dalam kubur pun musuh juga. Seorang menghadap sana, seorang menghadap sini. Okey, itu sebabnya kita jangan bermusuh di antara satu sama lain. Kalau orang lain nak memusuhkan kita, itu terpulang pada dia lah. Terpulang pada dia lah musuh kita. Tapi kita janganlah bermusuh dengan orang lain. Kita maafkanlah orang lain. Macam tu. Sebaik-baiknya lah. Macam tu. Baik, Kemudian, dan adakah berkata-kata segala orang mati? Sabdanya bahkan, dan berziarah-ziarah mereka itu setengah akan setengahnya. Kata Damiri, aku lihat dengan khat Ibnu Salah bahwasanya barang siapa mati daripada ketiadaan wasiat, tiada berkata ia di dalam masa barzah, di alam barzah, iaitu daripada mati hingga hari dibangkitkan manusia. So maknanya kalau siapa yang tak ada wasiat, tak buat wasiat dalam dunia ni tuan-tuan, kalau ikut pada hadis ni, dia tak boleh bercakap dengan orang lain di alam kubur. Sehingga bila? Sehinggalah kiamat. Sehinggalah kiamat. Okey? Tapi kalau ahli keluarga dia tahu, ahli keluarga dia boleh tunaikanlah hutang piutang dan sebagainya. Sebabnya bila ahli keluarga kita mati, naklah kita hebahkan. Kita beritahu ahli keluarga kita dah mati. So mana-mana di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang ada berhutang dengan arwah ataupun si mati, sila datanglah berjumpa ahli keluarga dia. Sila datanglah berjumpa dengan kami lah. Mana insya-Allah kami akan cubalah tunaikanlah mana-mana hutang piutang dan sebagainya. Okey? Tapi kalau seandainya tuan-tuan berhutang dengan si mati, macam mana? Tuan-tuan berhutang dengan si mati. Kalau si mati berhutang dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh tuntut. Minta dengan adik keluarga dia. Bagaimana kalau tuan-tuan contoh, tuan-tuan pula berhutang dengan si mati? Bagilah duit pada keluarga dia. Ataupun tuan-tuan sedekahlah ke mana-mana dengan tujuan bagi pada dengan tujuan pahala dia kepada si mati itulah. Kemudian, dan segala orang mati berziarah-ziarah mereka itu akan yang lainnya daripadanya. Maka kata setengah mereka itu bagi setengahnya, apa hal ini laki-laki? Apa hal ini laki-laki? Maka dikatakan adalah ia mati atas ketiadaan berwasiat. So maknanya di alam kubur tu ada yang bertanya lah di antara semua lain, kenapa si Ali tu, si Mamat tu tak bercakap-cakap? Orang lain dalam kubur ni, dalam arwah ni semua bercakap-cakap. Dia seorang tak bercakap. Jadi ahli kubur yang lain pun kata dia dulu kat dunia dia tak ada buat wasiat. Jadi dia ada hutang piutang ataupun ada apa-apa, tetapi dia jadi ahli keluarga dia tak boleh dah nak laksanakan, tunaikan. Tapi kalau seandainya dia buat wasiat, kan? Tapi ahli keluarga pula tak tunaikan wasiat tu pun masalah juga. Si mati dah buat wasiat dah, tapi ahli keluarga pun tak tahu je, buat bangang kan, buat tak tahu dia. Ni pun satu hal juga tuan-tuan. Ni masalah. Tak manah lah. Sedangkan si mati contohnya ada meninggalkan harta, ada banyak tinggalkan harta, tapi anak-anak ni yang hidup ni kan buat tak tahu je, ataupun menggunakan harta si mati tadi tanpa menunaikan hajat dan wasiat daripada si mati itu. Auzubillah min zalika. Kita berlindung kepada Allah, janganlah kita macam tu. Insya-Allah. Habis bab tu. Baik, sekarang kita masuk dalam bab zikrul maut. Babus sabi' wasalasun fi fadilati zikril maut. Bab yang ke-37. Dah masuk 37 tuan-tuan. Dah berapa kali dah kita kuliah ni kat surau ni. Dah berapa kali raya dah ni. Ni dah okey nak raya dah. Dah okey nak puasa dah. Ni pun dah orang kata berapa Rejab dah? 28 Rejab, betul tak? Lepas tu masuk Sya'ban, masuk Ramadan, lepas tu masuk Syawal dah. Dah raya balik. Dah raya dah wan kan. Betul Bab yang ke-37 pada menyatakan kelebihan menyebutkan mati. Zikrul maut menyebut tentang kematian.
Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka, sesungguhnya engkau itu mayyitun, mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka itu pun mati. Itu semua orang akan mati. Semua tak tahulah bila masing-masing lah, bahagian masing-masing. Ada yang mati cepat, ada yang mati lambat, ada yang umur kadang-kadang dah tua renta lah, dan nyanyuk dah, masih lagi hidup tuan-tuan. Umur dah panjang, dia panjang umur dia. Tapi sebaik-baiknya kita lah minta Allah Ta'ala supaya kalau panjang kita umur kita panjang tu tuan-tuan, maka baiklah amalan kita. Jangan kita panjang umur tapi buruk amalan kita. Ni sangat menyedihkan lah. Sebab ada orang panjang umur tapi perangai teruk, tak insaf-insaf, tak juga berubah-ubah. Macam tu juga perbuatan dia. Sejak daripada dulu sampai umur dia dah 90 tahun dah, masih lagi tak semayang, masih lagi tak nak puasa. Masih lagi orang kata beli nombor lagi. Umur dah 90 tahun. Pergi kedai nombor tu beli nombor dia. Kita ingat, oi apa? Lupa tanya nombor. Jadi duit dia habis macam tu lah. Sia-sialah kehidupan dia. Allah Ta'ala bagi umur yang panjang, tapi dia tak gunakan dengan sebaik-baiknya. Nabi pernah bersabda yang maksudnya bahawa kan di antara keuzuran yang Allah Ta'ala bagi pada hamba itu ialah seorang hamba itu diberikan umur sampai umur dia 60 tahun. Sampai umur 60 tahun. Itu dah orang kata satu keuzuran yang besar dah tu Allah Ta'ala bagi pada hamba tu. Satu keuzuran yang besar Allah Ta'ala bagi pada hamba tu kalau umur dia dah sampai 60 tahun. Kalau dah lebih 60 tahun, itu lagi besar lagi keuzuran Allah Ta'ala bagi. Maknanya umur, orang kata siap, standby lah, bersiaplah untuk kamu menembus kematian. Dan disebut dalam satu hadis juga menunjukkan bahawa malaikat maut tuan-tuan, malaikat itu ada mengirimkan tanda-tanda ataupun utusan kepada orang-orang yang akan menembus kematian. Malaikat maut itu akan mengirimkan utusan-utusan kepada orang-orang yang akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan manusia ni dia tak tahu apakah bentuk utusan itu, tanda-tanda itu. Kata Nabi SAW, antara salah satu daripada tandanya ialah jiran kamu itu mati, kawan kamu itu mati, sahabat terdekat kamu mati. Kemudian kan janggut kamu telah mula beruban. Janggut telah mula beruban. Mata pula dah mula kabur. Telinga pula dah kurang dengar. Itu antara irsal ataupun utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu bahawa seorang itu dah hampir kepada saat kematian dia. Dah hampirlah. Tapi hakikat yang sebenarnya kita tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu tuan-tuan. Cuma bagi manusia ialah mencari bekalan. Setiap orang mesti mati, tak ada yang tak mati dah. Cuma bila tu tak tahu. Tugas kita cari bekalan. Cari bekalan sebanyak mungkin. Buat amal-amal soleh yang sebanyak mungkin. Kerana kita akan menemui satu masa yang lagi jauh dan lagi panjang. Bayangkanlah tuan-tuan, orang yang hidup dah berpuluh tahun dahulu, sejak daripada Nabi Adam AS sampailah zaman sekarang, mereka masih berada di alam kubur, di alam arwah. Bayangkanlah masa dia. Sedangkan mereka hidup contohnya dalam umur dia 100 tahun. Umur 100 tahun. Dan ada juga orang yang umur sampai 100 tahun, 1000 tahun kan. Seperti Nabi Nuh AS, 1000 tahun dia hidup. Jadi mereka merasakan hidup tu terlampau lama. Tapi bila masuk alam kubur, mereka dapati bahawa lagi lama di alam kubur tu. Lagi lama rupanya di alam kubur tu tuan-tuan. Dan kita pun merasa contoh umur kita ni contoh 40 tahun ataupun 50 tahun. Besok kalau kita masih besok, kita berada dalam kubur. Berapa lama dalam kubur tak tahulah. Berapa lama. Kerana manusia kita selagi tak berlaku kiamat, selagi itulah kita berada dalam kubur tu. Bila berlaku kiamat esok barulah kita akan dibangkitkan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham Kemudian kita lihat terjemahan dia. Bahawasanya engkau ya Muhammad lagi akan mati.
dan bahasanya mereka itu lagi akan mati sekaliannya. Maka memulai Allah Ta'ala dengan Nabi SAW kena mensabarkan ia bagi segala nafsu. Kerana mensabarkan bagi segala nafsu ataupun jiwa. Dan riwayat daripada Tabrani daripada Ammar, sabda Nabi SAW, kafa bil mauti wa'iza. Kafa bil mauti wa'izan ataupun wa'iza. Memadalah dengan kematian itu sebagai peringatan. Memadalah kematian itu sebagai peringatan bagi kita. Sebabnya kita, salah satu cara untuk kita melembutkan hati kita, maka naklah kita selalu menyebut kematian. Malah Nabi SAW pun menyebut dalam satu hadis, paling tidak pun tuan-tuan, sehari semalam kita sebut tentang mati ini ialah 20 kali. 20 kali. Sehari semalam 20 kali. Ada nanti yang kata hadis bawah tu, yang kata Aisyah tu, sekurang-kurangnya sehari malam 20 kali. Ada tak tuan-tuan sebut 20 kali? Tak ada kan? Sekali pun susah nak sebut. Kenapa? Kerana kita ni banyak dilalaikan oleh perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, mesyuarat sana, mesyuarat sini, okay? Seminar sana, seminar sini, macam-macam lah urusan-urusan dunia kan. Okay? Sampaikan kita kadang-kadang terlupa tentang alam kematian itu. Sedangkan alam kematian itu sangat dekat sebenarnya, berbanding dengan alam dunia tadilah. Macam tu. Baik, Jadi kafa bil mauti wa'iza, memadalah kematian itu sebagai peringatan kepada kita. Dan sakit kematian ini tuan-tuan disebut dalam hadis Nabi SAW, dia merupakan seperti seseorang itu, waktu seorang itu mati, dia merupakan, dia punya kesakitan itu merupakan seperti dilibas dengan 1000 kali pedang. Dia libas dengan 1000 kali pedang. 1000 kali, tuan bayangkan 1000 kali, betapa sakit dia kan. Itulah kesakitan yang dihadapi bagi orang yang mati itu. Tapi kita tak nampak, kita tak tahu, kita tak nampak pun. Kita nampak dia okey je. Walaupun orang tu tuan-tuan, dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah, mereka masih lagi merasa kesakitan itu. Kesakitan daripada nyawa tadi dicabut, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada tanda orang mati beriman tuan-tuan ialah keluarnya peluh di dahi dia. Keluar peluh kat dahi, itu salah satu daripada tanda menyatakan bahawa itu orang-orang itu merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan waktu tengok orang mati, kematian, waktu nyawa tu nak dikeluarkan pada roh dia oleh malaikat maut kan, tengok dia punya dahi itu ada tak keringat dia. Kalau ada keringat, menunjukkan dia mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau keluar buih tu, dia kemudian dengan nafas yang berdengus nafasnya seperti suara himar kan, berdengus, itu menunjukkan dia bukan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Tazkirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang mati dan juga urusan-urusan akhirat. Baik. Terus lagi ya. Dan waqala Nabi SAW, al-mautu jisrun yuwassilu habib ilal habib. Mati itu merupakan jambatan yang menyambung kekasih kepada kekasih dia. Mati itu jambatan yang menyambungkan kekasih kepada kekasih yang lain. Ada satu riwayat menyatakan bahawa tuan-tuan, satu hari malaikat maut berjumpa dengan seorang nabi. Tersilap Nabi Ibrahim AS, tersilap. Satu orang yang malaikat maut jumpa dengan seorang nabi. Dia kata pada nabi itu bahawa aku nak mencabut akan nyawa engkau. Maka nabi itu kata, Nabi itu kata, kenapa nak cabut nyawa aku? Kenapa nak cabut nyawa aku? Boleh tak ditangguhkan bagi aku? Maka malaikat maut kata tak boleh, kerana dah sampai saat ketikanya aku nak cabut nyawa engkau. Maka malaikat tadi kata pada, jadi Nabi itu kata pada malaikat maut tadi,
Boleh tak engkau tangguhkan dulu? Tak boleh. Maka malaikat tadi pun pergilah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tuanku, ada seorang nabi ini minta supaya ditangguhkan akan dia punya inilah ajar dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada nabi itu, beritahu pada dia bahawa tak nakkan dia berjumpa seorang kekasih dengan kekasih dia. Tak nakkan berjumpa seorang kekasih dengan kasih dia. Maka malaikat pun tadi pun jumpalah pada Nabi tadi. Maka dia cakap apa yang Allah Ta'ala kata tadi. Maka Nabi itu kata, kalau macam tu cabutlah nyawaku. Maka dengan itu cabutlah nyawaku. Maka malaikat pun mencabutlah nyawanya. Maka bertemulah kekasih dengan kekasihnya. Itulah seorang Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila seorang yang mulia akhlak dia, seorang yang cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul, yang melebihi daripada cinta dan kasihnya kepada manusia yang lain, kepada orang lain, kepada dunia dan sebagainya, mereka ini merupakan seperti seorang kasih yang merindui kepada kekasih yang lain. Itulah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ibaratnya, tuan-tuan. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW, bermula mati itu seperti titian tempat lalu yang menyampaikan kasih pada kekasihnya. Dan setengah riwayat, mati itu kafarah. Kafarah bagi tiap-tiap Muslim. Dia kafarah bagi setiap Muslim. Okay? Malahan sakit juga tu merupakan kafarah. Salah satu daripada tanda Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa-dosa seorang hamba tadi, ialah antaranya kesakitan dia ketika dia nak mati. Malahan ada di kalangan manusia ni tuan-tuan yang diuji Allah Ta'ala dengan demam. Demam dengan sakit itu, sakit macam sakit lah. Salah satu tujuan Allah Ta'ala nak mengkifarahkannya pada dosa-dosa yang lalu. Dan bila dia mati, maka dia dalam keadaan bersih dan suci, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu caranya Allah Ta'ala nak mengkifarahkan dosa dan meninggikan darjat hamba tadi bila nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berlainan dengan orang yang kafir. Kerana ada sebahagian orang kafir, tuan-tuan, dia kuat beramal, dia rajin tolong orang, dia rajin bantu orang, tapi disebabkan dia tidak ada syahadah, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun banyak kebaikan dia buat, jadi waktu dia nak mati tadi, Allah Ta'ala mudahkan dia waktu nak mati. Kematian ni mudah saja, senang Allah Ta'ala nak mati. Okay? Tapi dengan apa tujuan Allah Ta'ala memudahkan kematiannya? Kerana Allah Ta'ala nak balas di dunia di atas segala kebaikan-kebaikan orang kafir tadi yang telah dia buat terhadap orang lain. Tapi dia tetap masuk dalam kumpulan orang yang ahli neraka. Dia termasuk ahli neraka walaupun banyak kebaikan buat. Kerana salah satu syarat syurga ni Islam, syahadah. Tanpa syahadah macam mana kau nak masuk syurga? Walaupun banyak kebaikan-kebaikan, kau tolong orang, amal sana, buat amal-amal sini, okay? Bantu sana, bantu sini dan sebagainya, tapi kamu bukan ahli syurga. Tahu ya? Dan kata Ka'ab bin Akhbar radhiyallahu ta'ala anhu, man arafa maut hanat alaihi musibatud dunya wa humumiha. Man arafal maut, barang siapa mengenal akan hakikat kematian, hanat alaihi musahibid dunya, mudahlah atasnya segala musibah dunia dan segala duka cita, wa humumiha, dan segala duka-duka cita tadi. Jadi barang siapa mengenal akan hakikat kematian itu, insya-Allah lah, maka dia mudahlah. Malahan dia sentiasa bersiap sedia untuk menuju kepada kematian itu. Cuma kita tak digalakkanlah kata bercita-cita kepada kematian, kecuali kalau sebut dalam kitab tu kan, kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umur al-akhirat, menyatakan bahawa kalau seorang itu ditimpa oleh kemudaratan pada harta dia dan juga jasadnya, kalau ikut pada hadis masalah, kita dilarang daripada meminta kepada kematian tadi. Tetapi kalau seandainya seorang tadi kan boleh mudaratkan agama dia boleh mudarat, demi untuk mempertahankan agama dia, maka orang itu boleh mencita-cita kematian, boleh. Apalagi dalam Islam ni tuan-tuan, contohnya boleh mati syahid dalam peperangan. Betul tak? Boleh mati syahid dalam peperangan. Islam membenarkan, tapi dengan syarat niat tadi ikhlaslah berperang kerana Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan sebagai syahid. Syahid ni ada 3 kan? Saya dah sebut itu syahid ada 3. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Yang ketiga, syahid akhirat. Macam mana dikatakan orang syahid dunia dan akhirat? Yang dikatakan orang syahid mati dunia dan akhirat itu orang yang perang fi sabilillah. Perang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang mati syahid dunia. Orang mati syahid dunia ni ialah orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia perang tadi bukan niat kerana Allah. Okay? Dia perang tadi kerana nakkan harta rampasan perang, nakkan namanya disebut-sebut oleh orang yang masih hidup, nakkan orang kata nak menunjukkan keberanian dia, kan? Ataupun dia berperang kerana marah. Okey, orang macam ni tuan-tuan, dia waktu dia perang nanti mati, ni dikatakan sebagai orang yang mati syahid dunia. Akhirat dia tak dikira sebagai syahid. Dunia orang tengok dia syahid, nampak? Tapi di akhirat dia bukan dalam kumpulan orang yang mati syahid. Yang ketiga itulah orang yang mati syahid akhirat. Itulah orang yang mati, contohnya mati tenggelam, mati jatuh daripada bangunan tinggi, mati dihimpap benda yang berat, mati bersalin, mati kerana penyakit taun dan sebagainya kan. Okey, ini dikeluarkan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Daripada sudut dunia kita tak nampak dia syahid, tapi di segi pahala dia mereka termasuk dalam kumpulan orang yang syahid pada sisi Allah Subhanahu wa taala tentang. Tapi dengan syarat dia sabarlah benda tu. Sabarlah apa yang menimpa dia. Okey. Waktu dia mati tadi. Dan pada hadis bahasanya Allah SWT apabila redha ia daripada hamba-Nya, berfirman ia bagi malaikat maut, pergi oleh kamu kepada fulan ataupun si fulan, maka bawa olehmu akan daku dengan ruhnya, supaya aku senangkan dia daripada amalannya. Senyatalah aku balakan dia, maka aku dapat akan dia dengan barang yang aku kasih. Maka turunlah malaikat maut dan sertanya 500 daripada malaikat. Sertanya itu 500 daripada malaikat. Semaknanya malaikat ni pun kan banyak pembantu-pembantu dia. Malaikat maut tu dia seorang, bukan seorang. Bukan seorang dia bukan satu lah, banyaklah pembantu-pembantu dia. Yang kerana jumlah malaikat ni pun sebenarnya lebih banyak daripada jumlah manusia yang terdapat dalam bumi ni. Terlampau banyaklah jumlah malaikat. Cuma dia tak nampak lah tuan-tuan. Kalau nampak senang kita nak kira kan. Kalau nampak pun tak boleh nak kira lah banyaknya. Kalau dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu tuan-tuan, kan, Nabi SAW naik ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil ijazah sembahyang, kan. Nabi berjumpa dengan malaikat yang masuk dalam satu tempat, satu kawasan. Jumlahnya sekali masuk tu 70,000 malaikat. Bila dah masuk dalam kawasan tu, dia tidak akan keluar lagi. 70,000 tuan-tuan, bayanglah banyak dia malaikat itu. Sekali masuk je, kan. Baik. Kemudian sambung semula. Dan sertanya 500 daripada malaikat. Dan serta mereka itu beberapa ranting salamah. Ini saya tak tahulah apa benda ni. Dan asal za'faran. Za'faran ni macam sejenis, orang kata wangi-wangian kan, za'faran. Ini ranting salamah ni saya tak tahu. Saya dah cuba tengok dalam kitab lain pun saya tak jumpa. Ini mungkin bukan bahasa Arab. Kan? Dia bukan bahasa Arab ni, saya tengok tak jumpa benda ni. Kalau asal salamah sejahtera, tapi ni bukan. Kalau sebut dalam terjemahan tu dia kata ranting salsalih. Saya pun dia pun tak tahu. Ini mungkin bahasa Patani ke apa saya tak tahu. Kan? Dan asal za'faran, tiap tak seorang tu daripada mereka itu menyukakan dia dengan kesukaan dan berlain-lainannya dengan taulannya. Berlain-lainannya dengan taulannya. Dan berdiri malaikat itu rosak bagi datang ruhnya. So malaikat tadi berdiri tuan-tuan, kan, kerana apa, nak tunggu ruh tadi. Apalagi kalau ruh tu tuan-tuan, ruh yang baik.
Bila roh yang baik tuan-tuan, semua malaikat-malaikat dan di langit tu, ketika seorang hamba tu beriman kepada Allah Ta'ala, bila dia dah ditarikkan rohnya daripada jasad dia, maka malaikat pun merasakan roh itu sangat baik dan bau dia sangat wangi. Bau sangat wangi, dan kemudian para malaikat itu membawa roh itu ke langit. Sampailah ke langit yang ketujuh. Kan? Dan dibawa ke dalam syurga Illiyin namanya. Syurga Illiyin. Masuk ke dalam situlah. Jadi setiap kali roh tadi dibawa oleh para malaikat, kan, malaikat-malaikat yang berada pada setiap langit tadi, mereka akan bertanya. Mereka akan bertanya, roh siapakah ini? Maka malaikat yang bawa roh tadi kata, inilah, kan, roh si fulan bin si fulan. Roh si fulan bin si fulan. Maka malaikat semua mereka kata, berbahagialah dia. Berbahagialah hamba tadi. Kenapa? Kan rohnya akan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang ahli maksiat. Bila orang ahli maksiat, apabila malaikat maut mencabut roh mereka, bau mereka itu sangat busuk. Sangat busuk bau dia. Sampai ke semua makhluk dalam yang dapat di dunia sehingga di langit dan sebagainya, semuanya merasa akan busuk dia, kecuali manusia lah. Manusia dan jin tak rasakan bau dia. Tapi makhluk-makhluk tadi merasakan bau yang sangat busuk. Malahan pada setiap langit itu ada malaikat, kan, mereka pun bertanya, roh siapakah ini yang sangat busuk ini? Maka malaikat yang bawa tadi, inilah roh si fulan bin si fulan. Si fulan dan bin si fulan. Maka malaikat kata, kita tak benarkan roh ini dibawa ke langit sampai menuju ke syurga, tak benarkan. Campakkan dia ke dalam neraka Sijin, gitu. Campakkan roh ini ke dalam neraka Sijin. Maka malaikat pun campakkan dalam neraka Sijin. Kalau tadi syurga Illiyin, kalau roh baik syurga, masuk dalam syurga Illiyin. Ya, ni Sijin. Tak berbeza. Tahu ya? Bersama lagi. Dan berdiri segala malaikat rosak bagi datang rohnya. Dan serta mereka itu beberapa bau-bauan. Ada bau-bauan tuan-tuan yang wangi. Dan apabila menilik kepada mereka itu oleh iblis, menghantar ia akan tangannya di atas kepalanya menyesal dan menjerit ia iblis tadi, maka berkata baginya oleh segala tenteranya iblis, apa hal kamu hai penghulu kami? Kan? Jadi apabila roh tadi dengan bau yang sangat wangi, roh beriman tadi bawa naik ke langit, jadi malaikat iblis pun tuan-tuan terkejut dan meletakkan dia punya tangan tu ke kepala dia. Kenapa? Kerana menyesal. Kenapa menyesal? Kerana tak berjaya, kan, berjaya menyesatkan hamba tadi. Dia tak berjaya menyesatkan hamba tadi. Bila dia dah tak berjaya menyesatkan hamba tadi, jadi dia menyesal lah. Dia angkat tangan atas kepala dan dia menjerit. Maka berkatalah segala tenteranya iblis yang lain, apa hal kamu wahai penghulu kami? Wahai iblis, kenapa kau ni macam ni? Kenapa kau menjorit ni? Wahai iblis. Maka berkatalah ia, tiadakah kamu lihat kepada barang yang diberi kepada hamba ini daripada beberapa keramah dan kemuliaan, di mana ada kamu daripadanya? Kata tenteranya, telah bersungguh-sungguh kami dengannya, maka adalah dia maksum, terpelihara ia daripada godaan kami. Kami sebenarnya, wahai iblis, kami bala tentera sebenarnya kami dah goda dah. Dah kami goda dah, kan, si fulan ni, tapi tak berjaya juga kami goda. Jadi akhirnya dia mati dalam keadaan baik, dan kami dia berarti keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya roh dia tadi bau dia sangat wangi. Sangat wangi. Macam tu. Dan tentera-tentera tadi kata kami dah cuba tapi tak boleh juga. Tu dia cakap tadi. Dan kemuliaan di mana ada kamu daripadanya, dan kata tenteranya telah bersungguh-sungguh kami dengannya, maka adalah dia maksum, terpelihara ia daripada kami. Semana kami tak berjayalah nak bodoh dia. Memanglah ditakdirkan macam tu. Dia pun pandai, iblis kata takdir. pandai iblis cakap memang dah takdir dari syurga lah. Tapi kita ni ahli neraka lah. Kita ni orang yang makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, adakah dihasyarkan serta syuhada seseorang
Sabdanya bahkan, iaitu orang yang menyebutkan mati pada sehari semalam 20 kali. Sayyidina Aisyah tentang satu hari dia tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dihasyarkan, dibangkitkan serta syuhada oleh seseorang? Boleh tak kita besok dibangkitkan, kan, dalam keadaan kita ni berserta dengan syuhada, orang-orang yang mati syahid? Maka Nabi kata bahkan boleh. Iaitu orang yang menyebutkan mati itu sehari semalam 20 kali. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa, nak supaya besok hari kiamat bangkit daripada kubur, kan, bersama dengan para syuhada, orang-orang mati syahid, maka naklah lazimkan menyebut mati sehari semalam 20 kali. Tapi jangan rumah terkejutlah. Abang ni sebut mati ni lain macam ni rasa ni. Janganlah tinggalkan saya bang, kan. Kalau abang mati esok, saya jadi janda lah. Kan. Okay. Tapi itu memang ada hadis lah. Dalam kitab lain pun ada sebut. Ada sebut ini. Okay. Saya semalam tersebut tentang kematian. Sebut boleh, tapi jangan didongang. Jangan rumah dongang. Kalau rumah dongang kan lain lah, kan. Boleh. Dan pada hadis yang lain, sabdanya, hai Ali, barang siapa berkata tiap-tiap hari 20 kali, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, nescaya tiada dihisapkan dia Allah Ta'ala dengan barang yang diberi nikmat akan dia pada dunia. Masya Allah. Barang siapa yang melazimi menyebut setiap hari 20 kali akan doa ini. Apa doa itu, tuan? Allahumma barik li fil maut, ya Allah Ta'ala berikan keberkatan padaku fil maut, pada kematian, wa fi ma ba'dal maut, dan pada barang-barang yang ataupun perkara sesudah daripada kematian. Dan saya tiada dihisapkan dia dengan barang yang diberi nikmat akan dia pada dunia. Dan Masya Allah, satu kelebihan lah Allah Ta'ala. Di samping tadi saya cakap tadi lah, kita ingatkan mati ini selalu digalakkan supaya apa tuan-tuan, supaya hati kita ni lembut. Cara nak lembut hati, kena ingat selalu banyak kematian. Okay? Ataupun selalu tengok orang mati. Tapi nak dapat tengok orang mati selalu tu susah lah. Susah kita nak dapat tengok orang mati selalu. Kita tahu ke orang tu nak mati bila? Tak tahu kan? Kalau tahu, contoh Siman ni tahu dia mati bila, senang. Senang kan? Kita nak pergi tengok dia ramai-ramai. Contoh kan? Masya Allah. Kalau tahu dia mati, kita pergi ramai-ramai kan? Tapi tak tahu. Baik. Jadi kita digalakkan, kalau seandainya lah ditakdirkan kita dapat berjumpa orang tu dia nak mati, kan, paling mudah itu mana orang kata satu keadaan suasana yang jarang dapat dijumpa oleh orang. Bukan senang nak berjumpa dengan orang yang masa tu dia dah sakaratul maut, dah hampir kepada kematian. Ini susah nak jumpa, tuan-tuan. Kalau dapat jumpa tu, kira rezeki dia tu. Dan kira rezeki. Tapi waktu kita jumpa orang sakaratul maut, jangan kita duduk diam pula. Naklah kita talkinkan dia. Maksud talkin tu kita ajarkan dia la ilaha illallah. Jangan duduk diam macam tu je. Dah lah orang tu mati macam tu je. Tak sampai kita nak syahadahkan. Kita digalakkan syahadahkan dia. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan mati kamu tadi dengan kita ucapkan la ilaha illallah. Ajarkan dia. Kan? Kerana masa tuan-tuan orang mati ni dia sebenarnya berada dalam musibah yang besar. Kan? Kerana malaikat datang daripada belah kanan, belah kiri, kan, dan malaikat tadi akan menyerupai dengan orang-orang yang dikasihi oleh orang itu waktu dia hidup di dunia. Siapa orang yang dikasihi? Ayah dia. Maka ayah dia akan datang. Kan? Syaitan datang menyerupai ayah dia. Siapa yang dikasihi di dunia ni? Isteri dia. Maka isteri dia datang. Sebenarnya syaitan menyerupai isteri tadi. Kemudian ibu dia. Siapa yang dikasihi ibu dia? Ibu dia datang. Sebenarnya tapi bukan ibu datang.
Syaitan yang datang itu ketika sakaratul maut. Sakaratul maut. Dan syaitan tadi akan mengajak dia mati bukan dalam Islam, mati dalam agama Nasrani, mati dalam agama Yahudi, mati dalam agama Majusi. Itu yang diajak oleh syaitan tu. Kita ingat itu omah kita, tapi bukan. Syaitan merupakan. Kerana kita dalam keadaan sakaratul maut. Kan? Antara peralihan dalam dunia kepada alam barzah, ke alam kubur. Dia akan digoda macam-macam godaan. Tahu Kemudian tuan-tuan, apa lagi? Dan pada hadis, umpama orang mukmin pada dunia seumpama janin anak dalam perut ibu dia. Dan pada hadis, umpama orang mukmin pada dunia seumpama janin anak dalam perut ibunya. Maka apabila keluar ia, menangis ia. Dan apabila melihat ia akan terangnya, tiada hendak kembali kepada tempatnya. Maka demikianlah orang yang mukmin, keluar ia daripada mati. Maka apabila lalu ia kepada Tuhannya, tiada berkehendak kembali kepada dunia lagi, yakni kerana ia negeri balak dan kesusahan dan negeri yang duka cita. Seulang balik. Dan pada hadis, umpama orang mukmin yang mati pada dunia tu, mukmin pada dunia umpama janin anak di dalam perut ibu dia. Maka apabila keluar ia, janin tadi pada perut ibu dia, maka ia menangis. Maka apabila melihat ia akan terang, maka tiada hendak kembali dia kepada tempatnya. Tak nak kembali masuk dalam perut ibu dia balik. Dia tak nak lagi masuk semula ke dalam perut ibu dia. Waktu dia keluar dalam perut tadi, dia akan selesa dalam perut ibu dia kan. Dia selesa dalam perut ibu dia tu, janin tadi. Bila sampai tempoh dan ketikanya, janin pun mesti dah keluar daripada perut ibu. Mana ibu kena bersalin lah, seorang perempuan kena bersalin. Bila bayi tadi keluar saja, dia akan menangis. Okay? Dia menangis tu sekejap je. Lepas tu dia dah selesa dengan alam terang, alam dunia. Bila dah selesa dengan alam dunia, maka dia tak nak lagi kembali ke dalam perut ibu dia. Tapi waktu dia mula menangis, waktu dia mula keluar tu, dia nak kembali semula dalam perut ibu dia. Tapi dah keluar pun boleh masuk balik. Tahu tak? Tuan-tuan dululah. Tuan-tuan dah keluar daripada perut ibu, takkan tuan-tuan nak masuk balik? Tak ada. Ibu pun kosong dan dah. Cukup dah tu 9 bulan. Takkan nak tambah lagi sampai 10 bulan lah perut dan kan? Tahu tak? Baik Maka demikianlah orang mukmin, keluar ia daripada mati. Maka apabila lalu ia kepada Tuhannya, tiada berkehendak kembali dia ke alam dunia. Jadi apabila seseorang itu mati, dia masuk ke alam kubur. Masuk dalam kubur saja dia akan, kerana syurga itu merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Dan dalam kubur juga merupakan salah satu daripada lubang-lubang neraka. Kalau dia orang beriman, masuk dalam kubur, wah cantik kan? Seperti berada dalam syurga. Kan? Seperti berada dalam syurga dengan keselesaan yang berada di dalam kubur tadi kan? Jadi bila dah masuk ke alam kubur dengan keadaan yang selesa, jadi dia tak nak kembali semula ke alam dunia. Buat apa nak kembali ke alam dunia lagi? Dah selesa hidup di alam kubur itu, apalagi besok di akhirat. Macam tu. Maka demikianlah orang mukmin, keluar ia daripada mati. Dan apabila lalu ia kepada Tuhannya, tiada berkehendak kembali pada dunia lagi, yakni kerana ia negeri balak. Dunia itu negeri balak, dan dunia juga negeri kesusahan, dan dunia juga negeri yang duka cita, tuan-tuan. Waqala Nabi SAW, al-mautu arba'un. Mautul ulama, mautul agniya, mautul fuqara, wa mautul umara. Wal mautul ulama sa'lamatun fid din. Wal mautul ulama sa'lamatun fid din. Wal mautul agniya hasratun. Mautul fuqara rahatun. Wal mautur umara fitnatun. Nabi SAW bersabda, kematian itu ada 4.
Kematian itu ada 4. Yang pertama mautul ulama, kematian orang yang soleh ataupun alim ulama. Yang kedua mautul agnia, mati orang yang kaya, orang kaya mati. Wal mautul fuqara, dan mati orang fakir. Wal mautul umara, dan mati pemimpin. Wal mautul ulama sa'lamatun fid din. Bermula mati ulama itu dianya menjadi apa? Cedera pada agama. Sa'lamatun mana cedera? Sa'lamatun fid din. Bila mati ulama maka berlakulah kecederaan kepada agama. Kerana agama akan menjadi fitnah. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang boleh nak bela agama. Bila orang alim ada, kalau berlaku apa-apa dalam dunia kan, dalam negara dan sebagainya, maka orang alim dia akan menegur perkara tadi. Bila orang alim dah mati, so siapa nak tegur? Jadi orang kata benda-benda maksiat, benda-benda kezaliman akan bermahajalalu. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang nak tegur. Kemudian wa mautul agniya hasratun, dan mati orang kaya pula membawa satu kerugian juga. Bila orang mati orang kaya pun satu kerugian juga. Kenapa? Kerana duitnya tadi kan tak dapat kita pergunakan lagi duitnya. Takut nanti mungkin duit pula dibekukan. Anak pula bergaduh-gaduh kan, bergaduh dengan salin. Jadi akhirnya duit tu tak dapat dimanfaatkan. Ataupun contohnya si mati tidak meninggalkan wasiat contoh tadi kan. Bila si mati tak meninggalkan wasiat, anak pula bergaduh disebabkan harta tadi, akhirnya harta tu terbeku macam tu. Tak dapat dimanfaatkan harta tadi. Baik. Kemudian wa mautul fuqara lahratun, dan mati orang fakir itu merupakan satu kerehatan. Kerehatan kepada orang fakir itu dan juga kerehatan kepada kita lah. Kerana kita tak perlu lagi nak menyumbang pada dia, tak perlu lagi nak bantu dia. Kenapa? Dia telah pun pergi meninggal dunia. Dia pun dah rehat dah. Dah rehat. Dah masuk dalam alam kubur. Tak adalah kesedihan lagi pada dia. Kemudian wa mautul umara fitnatun, dan mati orang umara, mana pemimpin menjadi fitnah. Bila pemimpin mati, maka orang pun berebut-rebut nak mendapatkan jawatan yang telah ditinggalkan oleh pemimpin itu. Paling tidak pun kadang-kadang bergaduh macam tadilah. Macam mati orang kaya kan. Bila mati orang kaya, dia anak pun bergaduh. Mati pemimpin pun menyebabkan orang bergaduh di antara satu sama lain. Kadang-kadang sama parti bergaduh. Dia nak masuk bertanding. Yang ni pula dia nak masuk bertanding. Dia lagi layak bertanding, kau tak layak bertanding. Ini boleh lawan yang tim lain lagi tu. Kan? Dalam parti dia pun kadang dah bergaduh dah. Siapa yang ni nak jadi calon ni bagi parti kita? Yang parti ni pun bergaduh juga. Siapa orang kita nak calonkan, nak bertanding ni jawatan ni? Nampak? Dia menjadi fitnah juga. Jawatan pun boleh menyebabkan orang berasak, bergaduh, bertumbuk, bercakap, kan fitnah mufitnah di antara satu sama lain tu dan. Baik kita lihat terjemahan tadi. Dan sabda Nabi SAW, mati itu 4 bagi. Mati umara, ulama, mati orang kaya, mati fuqara, mati raja-raja ataupun pemimpin. Maka mati ulama itu cedera pada agama, dan pada setengah riwayat fitnah pada agama. Dan mati orang kaya itu duka cita atas orang yang luput, hasrah. Dan mati fuqara itu kesenangan bagi mereka itu. Dan mati raja-raja itu fitnah dan perkelahian. Nampak? Perkelahian boleh berlaku disebabkan oleh seorang raja atau pemimpin itu telah pun mati apa dengan. Cukuplah sekadar tuntan dah hampir pukul 9 insya-Allah. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tentang tajuk dia punya dalam tu faidatun, satu faedah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'una. Baik, kalau ada soalan nak diajukan, ada? Tak ada? Tak ada? Okey. InsyaAllah kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam.
اللهم زدنا علما نافعا ويقينا صادقا وعلما متقبلا ورزقا حلالا مباركة كثيرا وسعنا فتح يا عليم لنا قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا أبصارك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ من علم لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Baik, orang